Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Khairil, dan hari ini kita akan membincangkan tajuk rumus algebra bab 3 tingkatan 2, iaitu bagaimana mengungkap sebagai perkara rumus. Okey. Jadi untuk itu ingin saya ingatkan bahawa sumber rujukan saya bagi topik tingkatan 2 ialah buku Galus Super PT3, tulisan saya sendiri dan kawan saya Cikgu Fakri, di bawah syarikat Sasbadi. Okey. Buku yang saya akan bincangkan ini adalah buku yang tengah tu, buku warna hijau tu, pada muka surat 16. Jadi para pelajar yang mempunyai buku tersebut boleh rujuk muka surat 16 untuk tengok contoh yang saya akan terangkan pada hari ini dan juga latihan-latihannya. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Diberi P sama dengan Q tambah 3, ungkapkan Q sebagai perkara rumus. Maksudnya, dia nak sekarang ni, daripada P sama dengan Q tambah 3, dia nak Q sama dengan berapa. So, Q tu sebagai kepala rumus. Okay? Kepala kepada rumus yang diberi. Jadi, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah konsep sebenar. Manakala kaedah kedua ialah kaedah yang lebih pantas. Okay, kedua-duanya betul. Tapi saya suka untuk saya ingatkan, konsep sebenar perlu ditekankan. Perlu kamu guna konsep sebenar. Kamu perlu faham konsep sebenar tu. Okay, P sama dengan Q tambah 3. Terus sekarang ni kita kena hapuskan apa sahaja yang mengganggu Q. Sebab kita tak nak ada Q sama, kita nak Q sama dengan apa-apa. Okay, kita tak nak langsung ada benda yang mengganggu Q. Kalau kita tengok di sebelah kanan sekarang ni, Q tambah 3. Macam mana nak hapuskan tambah 3 tu? Cara untuk menghapuskan tambah 3 ialah kita kena tolak semula dengan 3. Sebab nanti tambah 3 tolak 3 akan dapat kosong. So, apabila di sebelah kanan kita tolak 3, kita imbangkannya di sebelah kiri dengan P juga tolak 3. Ini dimaksudkan dengan imbangan. Kanan tolak 3, kiri tolak 3. Ataupun nanti kalau jumpa kiri tolak 3, kanan juga tolak 3. Jadi apabila di sebelah kiri akan kekal P tolak 3, sama dengan di sebelah kanan tambah 3 tolak 3 akan terhapus. Jadi tinggal saja Q. Okay, dekat situ pun dah betul dah. Okay, sebab apa? Sebab Q dah menjadi tunggal tanpa ada sebarang gangguan. Tapi kalau untuk lebih baik, kita susun supaya Q tu berada di sebelah kiri. Sebab kita menulis daripada kiri. Jadi Q sama dengan P tolak 3. Okay, ingat, kalau kamu berhenti di P tolak 3 sama dengan Q juga dah betul. Kalau kamu turun ke bawah lagi satu step untuk kamu letakkan Q di sebelah kiri pun betul. Jadi jawapannya ialah Q sama dengan P tolak 3. Bagi kaedah pantas, kaedah pantas ni kamu kena tahu. Sekarang yang mengganggu Q itu ialah tambah 3. Okay, yang mengganggu Q itu adalah tambah 3. Untuk menghilangkan tambah 3, kita hanya perlu pindahkan tambah 3 itu ke sebelah kiri. Menjadi P tolak 3. Bermaksud tambah akan berubah menjadi tolak apabila ianya melepasi simbol sama dengan. Jadi apabila hilangnya tambah 3 di sebelah kanan, maka yang tinggal hanyalah P tolak 3 sama dengan Q. Kerana tambah 3 telah berpindah ke sebelah kiri kepada P. Maka itu pun dah betul. Dan kalau kita tambah lagi satu step, iaitu Q sama dengan P tolak 3, juga betul. Mari kita lihat contoh yang kedua. Jika tadi saya guna saya guna tambah 3, sekarang ni saya guna tolak 3. Masih lagi sama, ungkapkan Q sebagai perkara rumus. Dalam konsep sebenar, P sama dengan Q tolak 3, jika soalan nombor yang mengganggu Q sekarang ialah tolak 3, maka untuk hilangkannya kita perlu tambahkan dengan 3. Kerana negatif 3 tambah 3 nilainya adalah kosong. Dan macam tadi, apabila di kanan tambah 3, kita perlu imbangkan di sebelah kiri juga tambah 3.
maka di sebelah kiri kekal P tambah 3. Manakala di sebelah kanan, tolak 3 tambah 3 hasilnya kosong, maka yang tinggal hanyalah sama dengan Q. 1 markah. Kalau nak disusunkan semula menjadi Q sama dengan P tambah 3 juga dibenarkan. Jadi 1 markah yang sama. Untuk kaedah pantas pula, macam tadi, cuma kali ini kita nak hilangkan negatif 3 yang mengganggu Q. Tolak 3 ataupun negatif 3 apabila ianya berpindah melalui sama dengan, maka ianya akan berubah menjadi tambah 3. Okey, negatif 3 menjadi tambah 3 apabila melepasi simbol sama dengan. Jadi jawapannya ialah P tambah 3 sama dengan Q. Ataupun Q sama dengan P tambah 3. Okey. Untuk contoh yang ketiga, 2P sama dengan 12Q. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, kalau kita tengok sekarang P dah elok dah di depan ni. Tapi gangguannya ialah 2. Kita tak nak ada sebarang nombor yang mengganggu P. Apabila soalannya nak P sebagai perkara rumus, maknanya kita nak tinggalkan P sahaja. P sama dengan berapa. Untuk konsep yang sebenar, kalau kita dapat lihat di sini, kita perlu menghapuskan nombor yang mengganggu P, iaitu nombor 2. Bagaimana? Caranya ialah kita bahagikan 2P tersebut dengan nombor 2. Kerana 2 bahagi 2 akan tinggal 1. 1P. 1P bermaksud P je lah. Sekiranya macam tadi juga kita imbangkannya. Sekiranya di sebelah kiri kita bahagi 2, maka di sebelah kanan pun perlu bahagi 2. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 1P ataupun P sahaja sama dengan 12 bahagi 2 sama dengan 6Q. So, jawapannya ialah P sama dengan 6Q. Untuk kaedah pantas, 2P sama dengan 12Q, kita ubahkan 2 itu ke bawah. Menjadikan kerana darab menjadi bahagi apabila melalui simbol sama dengan. 2 kita gerakkannya turun letak di bawah 12Q. Okay, ingat 2P bersamaan dengan 2 darab P. Jadi apabila kita pindahkan ianya melalui sama dengan, darab akan berubah menjadi bahagi. So 12 bahagi 2 kamu akan dapat 6Q. Terus dapat 1 markah. Untuk contoh yang keempat, okay, biasa soalan ini daripada contoh 1, saya ada 7 contoh semuanya. Soalan 1 sampai soalan 7, tahap kesukarannya akan semakin meningkat. Itulah kelebihan buku Galus Super ni. Ianya disusun mengikut soalan paling senang sampai soalan yang lebih susah. Dan semua soalan, semua tahap mempunyai contoh tersendiri. Okay, untuk contoh yang keempat, ungkapkan punca kuasa 2 Y per 2 sama dengan X. Ungkapkan Y sebagai perkara rumus. So, dekat sini kita ada 2 gangguan. Gangguan yang pertama ialah punca kuasa 2. Gangguan yang kedua ialah 2. Jadi, untuk kaedah sebenar, langkah pertama ialah kita akan hapuskan semua yang mengganggu Y. Kita hilangkan, yang pertama kita hilangkan punca kuasa 2. Untuk menghilangkan punca kuasa 2, kita perlu kuasa 2kan semua yang rumus yang diberi tu. Jadi apabila kita kuasa 2kan punca kuasa 2 Y per 2, punca kuasa kita akan dapat Y per 2 saja. Punca kuasa 2-nya akan hilang. Okey. Sama dengan yang di sebelah kanan pula, X kuasa 2. Ingat kuasa 2 apabila bertemu dengan punca kuasa 2 akan hilang terus punca kuasa 2 tersebut. Hanya tinggal Y per 2. Sekarang kita perlu hilangkan 2 pula. Macam mana nak hilangkan 2? Kita darabkan kiri dan kanan dengan nombor 2. So, Y per 2 darab 2. X kuasa 2 pun darab dengan 2. Jadi di sini, potong 2, yang tinggal hanyalah Y sama dengan 2X kuasa 2 di sebelah kanan. Dapat 1 markah. Dalam kaedah pantas, kita terus ubah saja.
punca kuasa 2 apabila digerakkan ke sebelah kanan, ia akan menjadi punca kuasa 2 apabila dia bergerak melalui sama dengan itu ke satu side yang satu sebelah kanan, side yang sebelah sana, dia akan berubah menjadi kuasa 2. Sebab itulah X ni telah menjadi X kuasa 2. Dan untuk menghilangkan 2 pula, 2 itu kita bawa ke sebelah kanan. Okey. Y bahagi 2, Y per 2 itu Y bahagi 2. Apabila pindah ke sebelah kanan, bahagi akan menjadi darab. Jadi darab dengan 2. So yang tinggal hanyalah Y sahaja sama dengan 2X kuasa 2. Okey. Saya rasa kaedah pantas lebih mudah untuk difahami. Tapi jangan sesekali abaikan kaedah konsep. Sebab konsep itu sangat-sangat perlu untuk kamu memahami matematik keseluruhannya. Contoh yang kelima, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Sekarang ungkapkan X sebagai perkara rumus. Kalau kita lihat di sini ada dua benda yang mengganggu X, iaitu kuasa 2 dan juga tambah 2. Jadi dalam konsep sebenar, perkara pertama ialah kita hilangkan tambah 2 terlebih dahulu. Nak menghilangkan tambah 2, kita hanya perlu tolak 2. Jadi di sebelah kiri juga, Y tolak 2. Sekarang kita boleh hapuskan 2 dengan tambah 2 tolak 2 itu menjadi kosong. Jadi Y tolak 2 sama dengan X kuasa 2. Sekarang, dalam contoh yang keempat, punca kuasa 2 apabila kita pindahkan sebelah kanan, dia menjadi kuasa 2. Jadi kalau kuasa 2 pula, apa akan jadi? Ya, dia akan jadi yang terbalik kepadanya. Punca kuasa 2 menjadi kuasa 2. Kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. Terbalik. Jadi di sini, untuk menghilangkan kuasa 2 tersebut, saya akan punca kuasakan X kuasa 2. Apabila di sebelah kiri saya punca kuasa, maka di sebelah kanan juga perlu punca kuasa 2. Jadi di sebelah kiri tu tak boleh buat apa-apa, so kekal je punca kuasa 2, Y tolak 2. Manakala di sebelah kanan, X kuasa 2 menjadi X sahaja. Okey, kita kekalkan macam tu pun boleh. Kita nak letak X di depan sama dengan punca kuasa 2, Y tolak 2 pun boleh. Okey, dalam kes ni ruangan tak cukup, saya stop dekat situ je. Untuk kaedah pantas pun benda yang sama. Cuma lebih mudahnya, tambah 2 apabila dia punya bergerak ke sebelah kiri melalui sama dengan, ianya akan berubah menjadi tolak 2. Okey, tambah 2 menjadi tolak 2 apabila melepasi simbol sama dengan. Sekarang nak menghilangkan kuasa 2 pula. Kuasa 2 apabila bergerak ke sebelah kiri, dia akan menjadi punca kuasa 2. Jadi kita akan jawapan yang terakhir akan dapat punca kuasa 2 Y tolak 2 sama dengan X. Contoh yang keenam, ungkapkan V sebagai perkara rumus bagi 4U sama dengan 5/3 tambah X. Caranya macam mana? Pertama sekali, saya akan darabkan kiri dan kanan dengan 3 tambah V. Kenapa? Kerana saya hendak hilangkan pecahan 3 tambah V tersebut. Jadi di kiri darab dengan 3 tambah V, di kanan juga darab 3 tambah V. Okey, di sebelah kanan tersebut akan terhapus apabila 3 tambah V didarab dengan 3 tambah V. Terhapus. Jadi baki yang tinggal hanyalah 12U tambah 4UV sama dengan 5. Sekarang ini macam mana saya nak menghapuskan 12U? Saya nak hapuskan 12U ini melalui dengan kaedah tolak 12U. Jadi apabila di kiri sini tolak 12U, maka di kanan pun perlu tolak 12U. Masa ni baru saya akan dapat hapuskan 12U. So yang berbaki di sebelah kiri hanyalah
4UV sama dengan 5 tolak 12U. Dan tujuan saya ialah untuk menjadikan V sebagai perkara rumus. So, saya perlu hilangkan pula 4U ni. Nak hilangkan 4U, saya perlu bahagi dengan 4U. Dan keseluruhan di sebelah kanan juga perlu diimbangkan dengan bahagi 4U. Maka apabila kita potong 4U dengan 4U, baki yang tertinggal hanyalah V sama dengan 5 tolak 12U per 4U. Untuk kaedah pantas, pecahan di bawah dinaikkan ke atas menjadi darab. Dan kita akan dapat 12U tambah 4UV sama dengan 5. Okey, 3 tambah V dah bawa ke sebelah kiri dah. Seterusnya, saya 12U dipindahkan sebelah kanan menjadi tolak 12U. Maka baki yang tinggal hanyalah 4UV sama dengan 5 tolak 12U. Dan untuk dapat V sahaja, sekali lagi 4U pula dibawa ke sebelah kanan. Okey, menjadi 5 tolak 12U per 4U. Okey. Dan contoh yang terakhir, 6J sama dengan 2 per K tambah 3. Ungkapkan K sebagai perkara rumus. Dalam kaedah yang pertama, saya nak hapuskan tambah 3 tu dahulu. Jadi, nak hilangkan tambah 3, mesti tolak 3. So, kanan tolak 3, kiri tolak 3. Maka kanan akan terhapus. Yang tinggal sekarang hanyalah 6J tolak 3 sama dengan 2 per K. Untuk dapatkan nilai K sahaja, untuk menjadikan K sahaja, saya perlu darab kiri dengan K, kanan dengan K, supaya saya dapat hapuskan K di sebelah kanan. Sebab K tu sekarang berada di bawah. Saya nak K tu berada di atas. Sekarang yang saya dapat ialah K kurungan 6J tolak 3 sama dengan 2. Dan untuk menjadikan K sebagai perkara rumus, saya bahagikan pula sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 6J tolak 3. Okey, untuk imbangkannya. Sekarang terpotongnya 6J tolak 3 di sebelah kiri. Yang tinggal hanyalah K sama dengan 2 per 6J tolak 3. Okey, ini konsepnya. Tapi untuk kaedah pantas, tambah 3 saya terus pindahkan sebelah kiri menjadi tolak 3. Jadi 6J tolak 3 sama dengan 2K. Untuk dapatkan K sahaja, sekarang ni K kat bawah. Saya tak mahu, saya nak di atas. Jadi macam mana caranya? Saya ubah saja kedudukan dia dengan antara 6J tolak 3 dengan K tu. So K naik ke atas sebelah kiri, yang 6J tolak 3 pula turun ke bawah sebelah kanan. So berubah tempat duduk terus, K sama dengan 2 per 6J tolak 3. Terus selesai. Itulah jawapannya. Okey, sekali saya ingatkan, kamu ada kaedah konsep, kamu juga ada kaedah pantas. Kamu fahami konsep dan kamu kuasai kaedah pantas untuk cepatkan kamu menjawab. Semuanya berguna. Okey, tips untuk kaedah pantas ni, tengok tambah apabila melalui sama dengan akan menjadi tolak. Begitu juga sebaliknya, tolak apabila melalui sama dengan menjadi tambah. Darab melalui sama dengan akan menjadi bahagi, dan sebaliknya bahagi apabila melalui sama dengan akan menjadi darab. Dan yang terakhir, kuasa 2 kecil di atas tu akan menjadi punca kuasa 2 setelah melalui sama dengan. Okey, dan begitu juga sebaliknya, punca kuasa 2 akan berubah menjadi kuasa 2 apabila melalui sama dengan. Okey, itu saya tips-tips yang kamu kena kuasai jika kamu ingin menggunakan kaedah pantas. Jadi, sekali lagi, saya ingatkan jika kamu nak dapat lebih latihan dan contoh seperti mana yang saya tunjuk tadi, rujuklah buku Galus Super PT3 tingkatan 2. Okey, yang berwarna hijau tadi tu. Jadi itu saya, sekian daripada saya. Teruskan menonton video-video saya di channel YouTube saya, Math by Seki. Okay, insyaAllah berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.